السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadis nombor 5 muka surat 279. عن جابر بن عبد الله يقول عن جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة وقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan memberikan satu lagi faedah kepada kita, satu perumpamaan, misal, contoh, perbandingan, analogi yang dibuat oleh malaikat mengenai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana ini juga boleh diumpamakan, boleh dikaitkan dengan kesemua umat ini. Apa maksud hadis ni? Jabir bin Abdullah menceritakan bahawa pada satu malam telah datang kepada Nabi beberapa malaikat. Malaikah, jama' kepada malak. Kalau satu malaikat, malakun. Bila dia guna malaikah, dia jadi jama', ramai. Jadi marilah malaikat-malaikat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat ketika mereka datang kepada Nabi, baginda sedang tidur. Naimah. Naimah. Dia sedang tidur. Naim. Kalau naim, nikmat. Kalau naim, yang tidur. Kan as-salatu khairum minan naum. Naum tu tidur. Naim orang yang tidur. Kan? Naim. Jadi apa? Depa mai dekat Nabi, Nabi ni dalam keadaan dia sedang tidur, naim. Jadi malaikat ni dia bercakap sesama mereka. Dia kata, ceritakanlah sedikit kepada lelaki ini, kepada Nabi ini, bagi dia perumpamaan. Bagi dia perumpamaan mengenai diri dia. Dia ni macam mana? Sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, apa kedudukan dia? Dan apa tugas dia? Ceritakan tentang diri dia. Bagi perumpamaan tentang diri dia. Masalahnya ketika itu Nabi sedang tidur. Lepas itu dia kata, innahu naim. Dia duk lena. Apa maksud dia duk lena? Kalau kita cakap dengan dia pun tak ada manfaat. Sebab dia tak boleh dengar. Kita nak bagi tahu tentang diri dia, nak bercakap tentang dia, nak bagi tahu kepada dia ni macam mana, tapi dia tidur. Apa gunanya kita bercakap tentang dia? Jawab oleh sebahagian malaikat lain, innal ain naimatun. Yang tidur tu mata dia. Wal qalb yaqdhan. Adapun hati dia hidup, hati dia jaga. Maknanya yang kita duk nampak tu, mata dia memang tidur, tapi hati dia jaga. Artinya kalau kita cakap, dia akan mendapat maklumat dan dia mendapat manfaat di atas apa yang kita cakap dengan dia. Sebab itu Nabi ni dia tidur, kita nampak dia tidur, tetapi hati dia jaga. Tak apa, bagi tahu aja. Nampak aja dia lena tapi dia duk dengar. Pasal hati dia duk jaga. Kan macam kita kadang-kadang lah. Mata saja lena, macam tuan-tuan duk dengar kuliah kan tidur. Saya pun kata kat tuan-tuan, innal ain naimatun wal qalb yaqdhan. Jangan main-main. Ada orang dia, kita nampak mata dia pejam, kepala dia tunduk, tapi dia dengar dan menghayati kuliah. Adapun yang mata jaga duk tengok ke kita tu, dia punya jasad saja duk depan kita, roh tu, hari ni rumah terbuka mana pula, hari ni nak pergi duk balun tak mana pula, saat lagi makan apa pula, ada tak dia buat begini, kau tak ada lagi. Mata tu kadang-kadang macam kita pergi bersembang dengan rumah orang. Pergi duk bersembang lah musim raya ni, apa, telefon ni. Kan? Dia memang duk tengok kat kita, tapi fikiran dia di telefon tu. Betul? Ya. Ya. Kadang dia tengok kita, kita pun bercakap dengan dia, tapi sebenarnya tak masuk. Di kalangan para fuqaha,
ulama-ulama fiqh mereka bincang tentang tidur ini membatalkan wudu ataupun tidak. Saja kita pergi tu sikit lah. Di kalangan ulama fiqh antara bab yang mereka berselisih pendapat, tak sepakat di kalangan fuqaha. Apa dia? Adakah tidur membatalkan wudu? Umpamanya tuan-tuan saat lagi nak semayang duha ataupun macam selalunya maghrib lah, maghrib. Kita mari dengar kuliah maghrib, kita semayang maghrib, kita dengar kuliah maghrib, saat lagi kita nak semayang isyak, kita tertidur. Adakah batal? Adakah tidur itu membatalkan wudu? Tak sepakat di kalangan ulama. Ada mazhab yang kata batal, ada mazhab dia rincikan sikit, ada mazhab kata tak batal. Di antara dalil yang mengatakan tidur tak batal wudu ini ialah apa? Hadis yang kata tidur tak batal wudu. Hadis Nabi keluar salat Isyak lambat. Nabi satu hari dia keluar salat Isyak lambat. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia tengok orang pakat tidur di masjid, dia kata tak boleh jadi pakat lena. Dia masuk pergi rumah Nabi, dia kata ya Rasulullah, jom kita salat. Dia pergi panggil Nabi, dia kata jom Rasulullah kita pergi salat. Depa lena duk tunggu punya lewat sangat, depa pakat tidur lah. Nabi pun keluar tengok lena. Nabi kata kalau tak menyusahkan dan tidak membebankan jemaah ni, wanita dan kanak-kanak ni, aku nak sembahyang lewat lagi ni. Sebab itu ada bab sunnah kita lewatkan Isyak kalau tidak menyusahkan atau mengganggu jamaah. Tapi kalau masjid tak boleh lah macam tu. Sekali tu imam balik pergi duduk beraya kan, dia kata tak tugas ni tu imam Isyak dah sunnah. Dia pergi duduk bantai kuih raya apa semua, kita sini duduk ngangau. Mana tu imam pukul 9 tak main gini kan? Tak raya pun tuang, tambah raya kan? Buat grup pula kata kat saya. Apa dia ni? So bila Nabi SAW keluar, sahabat yang tidur tadi bangkit dan masuk ke dalam saf tanpa wudu. Dia balik no? Bila qamat, terus bangkit masuk saf. Menunjukkan apa? Di atas perbuatan sahabat itu tak batal wudu orang yang tidur. Menurut sebahagian fuqaha, dia berdalilkan hak itulah. Kalau kata tidur itu membatalkan wudu, tentulah sahabat yang lena tunggu Nabi tadi ni pergi wudu dulu. Adapun sebahagian mazhab lagi dia kata apa? Satu orang yang kalau dia tidur, dia rincikanlah, kalau tidur papan punggungnya itu duduk di lantai rapat, dia tengok position tidur, dia tidur lagu mana. Kalau dia tidur duduk tak batal. Sebab kebarangkalian untuk batal kentut tu tak ada. Dia berikut tu. Ada pula kata kita akan tengok juga dia tidur macam mana. Kalau dia tidur dalam keadaan dia sedar tak batal. Tapi kalau dia tidur mampu kan? Macam sembahyang Jumaat, walaupun kita nampak dia tidur, sebenarnya dia sedang menghayati khutbah. Tu yang dia duk angguk tu. Betul. Betul. Bukan dia tidur tu, dia betul. Kan? Ada orang yang tidur macam tu, ada. Mata dia tidur tapi pemikiran dia, panca indera dia, hati dia memberi perhatian kepada apa yang dicakap. Dia fokus. Adapun dia banyaklah perbincangan fiqh. Adapun pejam mata ketika salat, di sisi sebahagian mazhab, umpamanya dalam mazhab al-Imam Syafi'i, makruh pejam mata ketika salat. Tak boleh pejam mata. Kecuali kita boleh pejam mata ni kalau apa? Kalau kita buka mata, dia mengganggu khusyuk. Contoh kita pergi semayang raya. Lah ni semayang raya. Kita pergi semayang di masjid,
musim-musim raya ni macam-macam lah dia punya t-shirt dia kan. Tulis macam-macam. Jadi kita bila semayang, kita pun buka mata tengok dia tulis tu kan. Oi, macam-macam tulis kan. Jadi kita bila buka tu kita tak khusyuk, maka ketika itu kita boleh tutup. Tapi kalau saja-saja pergi tutup, tak boleh. Makruh di sisi sebahagian mazhab. Jadi nak habaknya kata apa? Orang yang tidur ni dia tengok pula jenis tidur. Sebab ada orang dia tidur dia sedap. Tapi mau kalau tidur sampai Tok Imam Tok Bilal qamat, dia pun tak bangkit lagi. Oi. Tak bangkit sampai 2-3 orang mai gerak. Yang ni pi ambil yang lain lah. Dan ada juga kes yang dia pergi bantai lena masa sujud. Dia lena sampai ke sudah. Sampai orang bagi salam. Ui, hang sujud apa? Ada, dia lena masa sujud. Macam mana nak kira? Dia kata, habis dah sembahyang. Lena mengantuk. Makan ubat darah tinggi kan? Makan ubat darah tinggi bagi kita mengantuk. Tak tahulah. Jadi tuan-tuan dan hadirin mukminin, tapi Nabi ni dia tak macam kita lah. Mata dia tidur, hati dia jaga. Hati dia jaga kan? Lalu dia kata, wallahu ta'ala a'lam, saya cenderung kepada pandangan tidur bukanlah pembatal kepada wudu selagi mana dia sedar dia tu tak batal ataupun tidak. Bagi saya tak batal lah, tidur ni tak batal, kecuali kalau memang yakin kata berlakunya perkara yang membatalkan kan. Misalnya orang sebelah abang, orang sebelah duduk sebelah dia, mangkit-mangkit nak pi masuk sah. Dia bangkit nak pergi masuk sah. Orang pergi ambil wuduk dulu. Tidak tak batal. Memang tidak tak batal. Tapi tadi hambuh Nagasaki, Hiroshima kan. Oh ya ke? Iyalah aku duduk tepi hang, terkejut aku. Maka ada bukti-bukti lain yang menyokong kata dia batal. Asalnya seseorang itu yakin dia tak batal lah. Wallahu alam. Tapi benda tu saya nak beritahunya khilaf. Bab tidur ni khilaf. Tak sepakat kata dia membatalkan wudu. Jadi kalau satu orang kita tengok dia tidur dia bangkit terus pergi sembahyang, kita kena raikan pandangan tersebut. Baik, hadirin mukminin. Kemudian apabila mereka duk bincang ni, malaikat buat satu perumpamaan tentang tugas Nabi. Al-mithal. Arab kata al-mithal yattadihul maqal. Contoh ini memberikan penjelasan kepada percakapan kita. Sebab itu dalam Al-Quran dia ada contoh-contoh perumpamaan. Mathaluhum kamathalil ladzi. Quran kata perumpamaan mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu seperti, dia buat perumpamaan, lahum qulubun la mereka itu seperti binatang, hati ada tapi tak mau faham, telinga ada tak mau dengar, mata ada tak mau tengok. Dia buat perumpamaan, dia buat contoh. Dan Quran buat contoh apa? Yang paling kita rasa lekeh ya. Orang rasa lekeh, tapi Quran kata tak. Nyamuk. Kan? Nyamuk. Kan dalam nyamuk yang kita tampak, Quran sebut tu nyamuk. Ba'udah. Kan? Dalam Quran ada Allah Taala kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Allah tak malu untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk ataupun yang lebih daripada itu. Maksudnya dalam Quran ni Allah Taala buat perumpamaan nyamuk. Walaupun mungkin sebab orang nampak macam nyamuk ni binatang yang lemah, binatang kecil, tak ada apa, tapi Quran sebut. Untuk apa? Untuk bagi kita faham. Pasal itu contoh-contoh ni penting untuk memberikan kepahaman kepada seseorang yang dia memahami sesuatu isu tu. Kita melihat kepada contoh yang dia buat. Contoh itu menunjukkan dia faham tajuk tu. Contohnya macam ni. Dan orang kadang-kadang bila dia dengar, dia tak boleh faham.
Tapi bila kita buat contoh, misal, perumpamaan, oh dia kata baru faham. Contohnya macam ni lah. Baru dia dapat, kan? Tapi kalau dia sendiri tak boleh bagi contoh, artinya dia tak menguasai tajuk tu. Dia tak menguasai bab itu, kan? Sebab misal yattadihu maqal. Misal itu, contoh itu menjelaskan ucapan. Jadi Nabi SAW ni kamathali, seperti Nabi ni macam mana? Macam ni. Ar-rajul bana daran wa ja'ala fiha ma'dabah wa ba'atha da'iyan. Satu orang lelaki, dia buat satu rumah yang mana di dalamnya ada hidangan makanan. Kemudian ada wakil, wa ba'atha. Tuan rumah tadi ni dia hantar da'i, tukang panggil. Pi panggil orang mai masuk dalam rumah makan hidangan. Okey. Tukang panggil ni dia pun pilah panggil. Dia kata jemput nak, ada jamuan sikit, jemput nak, ada jamuan sikit, jemput nak, ada jamuan sikit. Okey. Tugas dia apa? Da'i, tukang panggil. Dia hanya tukang pi panggil, pi habaq, oi mai, jom, ada makan, jom, ada makan. Kemudian dia sambung lagi. Faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dar. Biasalah tuan-tuan, dalam kita panggil orang ni, adakah semua orang memenuhi jemputan tersebut? Tak. Kan? Dia jangan macam kita pergi Mekah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ke Madinah, cuba tuan-tuan pergi time hari Isnin dengan Khamis ataupun bulan puasa, waktu nak berbuka puasa tu, di dalam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni dia ada apa panggil iftar. Dia ada buat majlis berbuka puasa dalam masjid. Jadi depa akan ambil lah satu row ni bagi satu orang. Dan depa setiap tuan-tuan row ni, dia tiap-tiap tuan apa kawan tu tang ni, kawan tu tang ni, kawan tu tang ni, kan. Depa ada depa punya khadam ataupun anak-anak mereka sendirilah, orang kerja mereka yang tunggu di pintu masjid ataupun tunggu tak mana-mana. Dia tengok kita masuk, dia tak kira dah puasa ke tak puasa ke, dia akan tarik kita pi duduk di safrah dia tu, di apa tempat dia. Walaupun kita mungkin tak puasa, tuan-tuan habaq lagu mana pun dia tak kira, dia heret ke pi berebut. Sat lagi kawan tu dia nak tarik kita, kawan tu pun nak tarik kita. Makanan sama ya, roti, yogurt dengan serbuk dugah tu. Serbuk macam lada tu, hak tu pi tang mana pun sama. Tuan-tuan tak payah duk tanya, nanti lusak hang jamu apa? Dia tak ada nak jamu apa, jamu tu ya. Kurma, roti keras tu, yogurt, serbuk tu, ayak kosong. Depa tak ada nak makan complicated lagu kita ni, buah Melaka lekat celah gigi nyok tu tak ada. Kan? Depa makan semua simple. Dia tarik mai kat kita ni. Tapi kita pula boleh pilihan nak pi kok nu ke, nak pi tang ni ke. Dia tak semestinya kita ikut. Dia tak mau, saya tak mau. Tapi kelalunya dia tarik ni memang ni lah. Dalam perumpamaan yang malaikat buat ni, malaikat kata faman ajaba, sesiapa yang menjawab, menyahut panggilan dan jemputan tukang jemput tadi ni, dakhalad dar, dia pergi masuk dalam rumah tu, wa akala minal ma'dabah, dan dia pun bolehlah makan hidangan tu. Siapa yang kenyang? Dialah orang yang sahut panggilan tu. Kan? Macam lah banyak rumah terbuka, walaupun nama rumah terbuka, jangan duk celapak pi tak tahu orang hala. Tunggu orang panggil tu, kan?
Kecuali kalau hak yang pemimpin negeri yang panggil kita semua rakyat Malaysia dijemput, semua rakyat Perlis dijemput, tak apalah. Ini tu rumah terbuka mai. Siapa dia ni? Bukan rumah terbuka. Jadi kita boleh, orang panggil kita pergilah. Siapa yang tak pi, siapa yang pi kenyang, siapa yang tak pi lapar. Itu je. Tapi kita nak paksa orang tak boleh. Maksud dia, kemudian dia kata wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul minal ma'dabah. Kalau siapa yang tak sahut panggilan tukang panggil tadi ni, dia tak masuklah dalam rumah tu. Bila dia tak masuk dalam rumah tu, tak bolehlah makan. Very simple analogy. Contoh yang sangat perbandingan dan perumpamaan yang mudah nak faham. Apa dia? Nabi ni ad-da'i tu, tukang panggil. Rumah itu ialah jannah, syurga, yang di dalamnya ada kenikmatan, ada makanan, ada segala-galanya. Dan Nabi dihantar oleh Allah Azza wa Jal untuk memanggil kita masuk ke dalam rumahnya, untuk kita makan hidangannya. Dan manusia apabila menerima jemputan dan panggilan dakwah Nabi, ada yang memenuhi panggilan itu, ada yang menerima ajakan itu, dan mereka masuk ke dalam syurga dan mereka menikmati nikmatnya. Adapun orang yang apabila sampai kepadanya dakwah, jemputan, ajakan dan panggilan Nabi, mereka ingkar dan menolak ajakan itu, tak masuk mereka ke dalam rumah syurga tadi, dan mereka tidak makan di dalamnya. Itulah Nabi. Dia ialah ad-da'i, tukang panggil. Sebab itu dia tak boleh nak memaksa orang. La ikraha fiddin. Dia tak boleh nak menentukan hang masuk, tak. Dia hanya panggil, jom. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya tidak boleh memberi petunjuk, artinya kau tak boleh tarik orang masuk ke dalam rumah ni. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberi petunjuk, artinya Allah yang menentukan siapa yang masuk tak masuk. Engkau hanya tukang pihabak ya. Maka inilah yang menjadi misi dan sambungan para duat, yang kita sebut duat. Duat ialah jamak kepada da'i. Dalam bahasa Melayu dia panggil pendakwah. Apa makna pendakwah? Mereka yang menyampaikan jemputan, invitation. Tukang bawa surat jemputan, wakil daripada siapa? Sebab itu tuan-tuan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia ada menulis satu kitab, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Tukang-tukang muwaqki'. Muwaqki' ni tukang sign. Da'i ni, sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada kerja lain, kalau kita ada tugas lain, elakkanlah kita menjadi ustaz ni. Sebahagian orang dia seronok jadi ustaz, penceramahkan pendakwah ni, saya tak tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau kita ada kerja lain, elakkan. Kerana orang-orang yang menjadi penceramah, pendakwah, ustaz ni, dia muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dia adalah juru cakap, tukang tanda tangan bagi pihak siapa? Bi palang pi. Jangan main-main tuan-tuan, bi palang pi ni. Bagi pihak. Dan bukan semua orang boleh bagi pihak. Contoh, pengarah tak ada. Ketua jabatan tak ada. Siapa yang boleh sign bagi pihak? Kita bawa satu surat nak suruh pengarah sign. Pengarah tak ada. Guard tak ada. Ataupun sekretari dia, PA dia. Ni, hang tenyeh sikit bagi pihak pengarah. Ui, saya tak layak. Grade saya tak sampai. Kena pergi cari timbalan pengarah. Dia baru boleh. Kena cari ketua bahagian. Dia baru boleh bagi pihak. Bukan semua orang boleh bagi pihak. Orang yang sign bagi pihak artinya dia mewakili tuan pihak tu. Yang tu. Dan orang yang bercakap di atas nama agama, para ustaz ni, ulama ni,
pendakwah ni, penceramah ni, da'i ni, apa lagi, pencetus ummah ke, imam muda, tua ke apa semua ni, mereka kena sedar mereka ialah muwaqqi'in an rabbil alamin, tukang sign bagi pihak Allah Ta'ala. Jangan duk pi sign, jangan duk pi kata benda yang Tuhan tak kata. Makna juru cakap ni apa dia? Saya bagi contoh macam ni lah. Cikgu dia ni cakap pandai. Kita nak pergi bertunang anak kita, kita berabad cikgu, hari Ahad ni saya nak ajak pergi bertunang, tolong jadi juru cakap bagi pihak keluarga kami. Jadi cikgu dia tentu akan tanya, okey, belanja berapa? Sebab dia tukang cakap, dia jangan duk pandai lebih pula. Belanja cikgu takat 5,000 ya. Mas kahwin 3,000. Cincin, gelang, rantai apa semua tak ada. Hantaran kami akan buat mai sikit-sikit lah. Tarikh menikah macam ni apa semua. Kita dah habaq dah. Juru cakap hanya pi habaq cakap, sampaikan benda yang kita dah habaq. Benda ni kalau ustaz-ustaz ni faham, takut tuan-tuan. Tiba-tiba cikgu dia pun pergi jadi juru cakap. Belanja tadi depa habaq 5,000, tapi saya rasa lekeh sangat. Tak padan. Pasal tengok-tengok anak dara ni berjenih juga ni. Saya ingat kita buh 15. Ui, bukan dia nak bayar. Lepas tu kita buh kali keluarga tu tengok ni juru cakap mana hang kutip mai ni. Pandai-pandai ni. Dia telah pandai-pandai piduk piduk penaik. Jadi saya tambahlah, tak ada habaq 5,000, tapi saya tengok tak padan, elok nak darah ni 15. Sabar satu. Pi bubuh pula aku atas, sabar satu. Pecah peluh dah anak terono ni. Pok dia pergi ajak tukang cakap mana. Boleh tak dia pandai-pandai? Lepas tu masuklah kita, awak cikgu, bersiapa cikgu? Kita habaq 5,000. Cakap benda yang disuruh cakap. Dan tak boleh create tokok tambah. Ini yang setiap orang dia kena sedar, dia itu wakil saja, juru cakap. Hatta Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad itu dia boleh bercakap atau dia akan bercakap sesuatu berdasarkan nafsu dia, melainkan apa yang kami wahyukan. Nabi pun benda yang Tuhan tak habaq dia tak cakap. Pasal itu kadang-kadang bila ada soalan tak turun wahyu, dia tak habaq. Dia kata Allah Ta'ala ni tak habaq lah lagi jawapan apa, tapi aku habaq dululah. Dah. Kita ialah pasal itu bahaya. Kita ialah wakil Tuhan di atas muka bumi. Sebab itu apabila kita cakap ni, orang-orang agama yang ada title agamawan ni, orang-orang yang ada title agama, ustaz-ustaz, ustazah apa semua, dia bercakap bagi pihak Tuhan. Bukan lekeh-lekeh ni, Tuhan. Sebab itu apa yang orang cakap, dia cakap. Apa yang orang buat, dia buat. Sebab itu sebahagian orang, benda tu orang awam boleh buat, pasal orang tak nampak kata agama bagi dia. Tetapi orang yang ada agama, dia panggil muru'ah. Sebab bila orang agama buat, orang akan rasa Tuhan bagi buat. Pasal itu bila orang kata ustaz buat, bukan maksud ustaz buat. Apa sebab tak boleh orang agama buat. Artinya benda tu telah dapat endorsement by God. Macam mana kita tahu Tuhan dah lulus? Ustaz kata. Bahaya tu perkataan ustaz, perbuatan ustaz tu. Tiba-tiba ustaz pergi menari, bergencok, bergodek, bergelek. Orang akan tengok apa? Apa salahnya ustaz pun nyanyi, bergedik sakan lebih pada kan? Tiba-tiba tuan-tuan tengok tu imam pergi tempat kenduri, dia lebih sakan pula duk joget lembak. Bawah ni mungkin kadang-kadang tak berani buat, tapi bila dia tengok ada orang agama buat, ada orang yang memakai gelaran ustaz buat, dia kata apa? Makna boleh lah. Dia sandarkan benda tu pada agama. Pasal itu dia kena fikir 2-3 kali sebelum dia nak buat, kerana orang tak sandar. Bukan orang buat tu bukan kerana batang tubuh nama dia tu, tapi kerana gelaran yang dia bawa.
Lepas itu Ibnu Qayyim tulis i'lamul muwaqqi'in, ketahuilah wahai tukang-tukang tanda tangan ni, wahai orang yang menandatangani bagi pihak Tuhan sekalian alam, hampa kena ketahui apa yang hampa cakap mewakili Allah Ta'ala. Berat tu. Lepas itu saya kata tadi, bila kita mewakili Allah Ta'ala, kita nak pergi cakap benda yang Allah Ta'ala tak kata ataqulu ala Allah ma la ta'lamun. Adakah kamu nak bercakap tentang Allah Ta'ala apa benda yang kamu tak tahu? Pasal itu bila kita cakap, kita kena ada sandaran. Kan? Juru cakap ni dia mengumumkan apa yang diberitahu oleh pihak yang dia wakil. Boleh. Sebab itu dalam agama kita tak boleh kata saya cakap. Kita kena kata qala Rasulullah. Nabi cakap. Pasal itu agama ni, kita bila ustaz kata, kita akan tanya, ni ada keterangan ke? Ada dalil ke? Pasal apa? Pasal dia hanya tukang cakap. Pasal itu hari itu bonus. Siapa yang umum? Perdana Menteri. Okeylah dia umum. Kalau kita pergi umum, orang akan tanya. Tiba-tiba tuan-tuan Hafiz Habak, oi, kita dapat bonus raya 1,000. Hang dengar mana? Hang boleh mana? Siapa Habak? Ada masuk dalam TV. Kita tanya. Urusan dunia pun kita tanya. Bukan dia yang nak bayar, betul tak? Tiba-tiba mai satu orang habaq kat kita, oi, game pencen boleh 300. Kita akan tanya, hang dengar mana? Hang boleh mana? Pasal apa kita tanya? Pasal kita tahu bukan dia nak bayar. Yang nak bayar tu kerajaan, mesti ada sumber daripada kerajaan. Ni hang tengok dalam berita Perdana Menteri umum tak sah, baru clear. Maka ini benda asas dalam agama. Orang tanya tu sebab apa? Bukan dia yang nak bagi pahala. Dia kata hang mayang 2 rakaat ni malam raya dapat pahala. Hang ambil mana? Aku tahulah, aku Tuhan. Okey, kalau lagu tu kita mandi dekat tu. Aku yang nak bagi pahala, hang duk tanya banyak apa? Tapi kalau dia sekadar wakil, kan? Pasal tu orang yang pergi panggil orang makan kenduri, dia tak pandai-pandai ni, aku terima wakil ni panggil hang. Boleh tak aku nak bawa anak-anak aku balik mai raya? Aku ni tak berani nak kata boleh. Jangan tu tak pandai-pandai pula. Dia tahap ni hang tolong wakil siap pergi panggil kawan kita Man dengan bini dia. Habaq kata suruh aku panggil makan kenduri. Kita pun panggil, tiba-tiba anak dia balik mai. Dia kata anak saya balik mai ni ada Tok Bisan mai apa semua ni daripada Pahang apa semua, ada 4-5 biji kereta. Boleh tak saya nak bawa pergi kenduri? Aku tak berani nak kata. Tapi tuan-tuan jangan pandai. Ni, hang bawa satu kampung pun tak apa. Dia pandai lebih. Kawan tu kata takat ni. Nanti saya nak telefon tanya sepatah dulu. Ni dia nak bawa ni, Tok Bisan dia apa semua ni, berapa biji? Dia kata ada 4-5 biji, tak apa boleh bawa. Dia kata boleh. Aku tak berani nak kata, bukan aku tak tahu nak kata pasal aku pun dia pesan lagu tu. Ini baru betul wakil. Cakap apa yang dicakap. Maka sebab itu, dan kita pula tuan-tuan tak boleh salahkan tukang panggil. Pasal apa? Pasal yang buat pilihan tu kita. Nampak? Dalam hadis ni kata, faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dar. Siapa yang menyahut panggilan tu masuk. Artinya tuan-tuan, nak menentukan sama ada kita masuk ke dalam syurga ialah pilihan kita. Macam tu saya ceritakan tuan-tuan tu, bukan Tuhan tentukan. Tuhan tentukan berdasarkan kepada ilmu dia. Macam ni lah, saya bagi faham. Contoh, bagi faham. Dalam satu kelas, cikgu selalunya dia akan ada apa? Senarai pelajar gagal, senarai pelajar berjaya. Dia panggil ramalan lah. Guru besar tanya, cikgu kelas cikgu berapa orang target cikgu ramalkan akan berjaya ni? 10 orang insya-Allah 9A, 10A. Yang lain tu tak boleh pergi. Wih, cikgu lebih pada Allah Ta'ala pula. Allah tahu lah. Dia buat ramalan itu, atau dia buat keputusan tu berdasarkan apa?
Ilmu dia yang dia duk monitor prestasi dia tu. Faham tak? Walaupun tak periksa lagi, periksa tak lagi, rizab lagi lah, tak keluar periksa pun tak, tambah rizab, tapi dia dah boleh apa? Dia dah boleh tentukan, yang ni, yang ni, hang ni pergi beli siap-siap borang UPU. Saya cikgu, hang pergi carilah ni belah kambing ke belah lembu, ambil. Amboi cikgu, awak kata kutuk saya. Hang tak percaya, hang tunggu tengok sudah. Artinya cikgu itu dia telah bagi keputusan tu based on knowledge, ilmu yang dia ada pasal setiap budak ni macam mana dia tahu. Hang nak buat lagu mana? Kan? Hang memang tak lepi. Allah Azza wa Jal bila dia kata dia ni masuk syurga, dia ni masuk neraka, bukan dia yang faham tak? Bukan Tuhan Allah tengok aku mayang pi lagu mana pun, Tuhan memang dah buh aku neraka dah, aku nak buat macam mana? No, bukan itu. Artinya apa? Tuhan tahu tak esok kita nak buat apa? Tuhan tahu tak? 10 tahun lagi Tuhan tahu tak kita nak buat apa? 20 tahun lagi Tuhan tahu tak kita nak buat apa? So dia dah tahu dah perjalanan kita ni lagu mana. Dia dah tahu dah apa yang kita akan buat. Lebih, bukan kita 10 tahun 20 tahun ke depan tu. So dia tahu kesudahan kita macam mana. Itu maksud dia menentukan syurga neraka tu, kerana dia tahu. Kita pun tuan-tuan duk tengok kawan ni hari ni sehari dua ni baguslah, duk semayang apa semua. Kan? Tapi Tuhan tahu esok lusa macam mana. Dalam bulan puasa, oi Benny bagus, tak bang lagi mai dah. Cuba tengok bulan Syawal. Khamat pun tak kelih muka lagi. Tuhan tahu tak? Kita tahu hak yang kita nampak, tapi Tuhan tahu hak esok lusa. Macam ni lah, saya tu bagi contoh. Satu orang masuk mai minta anak tuan-tuan. Nak mai masuk pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Tan muka pintu, weh hang jumpa jantan mana ni? Nak masuk pun macam nak khutbah kan? Apa khabar? Semoga pakcik sihat dalam rahmat Allah Ta'ala, dilindungi dan diberkati kehidupan, dimurahkan rezeki. Apa khabar? Tu dia. Kita pun kata tu tak ada puasa 6 Nuriyah. Tiba-tiba bila dia boleh, lebih teruk pada hantu. Hantu pun surrender. So kita pengetahuan kita terbatas, tapi pengetahuan Allah beyond, melintasi. Dia boleh tahu. Allah Maha mengetahui. So bila dia kata kawan ni neraka, dia memang tahu. Kita kata tapi saya duk nampak dia bagus, dia duk sembahyang, macam mana dia boleh masuk neraka? Kerana hang tahu takat tu, tapi Tuhan tahu lebih daripada tu. Maka bukan, artinya kita yang decide. Kita punya fate, nasib kita. Nak main sembahyang subuh, kita tentukan. Bukan tuan-tuan sedar-sedar tengok. Saya pun tak tahu tadi berasa macam atas katil, mangkit-mangkit tengok duduk sebelah Cikgu Din. Nak kita mangkit mai. Ada je pilihan, mayang di rumah boleh, mayang di masjid boleh. Itu yang kata faman ajaba ad-da'i, dan dia ada pilihan. Dia nak pergi dekat mana, dia nak buat. Kita pilihan di tangan kita. Sebab itu wahadainahun najdain. Allah Taala bagi dua pilihan. Imma apa? Dalam Quran, imma syakiran wa imma kafura. Dia memilih untuk sama ada. Quran kata dia memilih sama ada dia nak jadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Dia decide. Pasal itu kita tak boleh blame Tuhan, tak boleh salahkan takdir. Kenapa? Kita buat pilihan. Dan saya dan semua orang yang bawa kerja dakwah Nabi ni, tuan-tuan juga bawa kerja dakwah Nabi dengan anak-anak apa cucu apa semua, tuan-tuan hanya ad-da'i, penyampai, pengajar. So kita tak susah hati, cuma kita sedih lah kan. Nabi pun sedih. Tapi Quran kata apa? Tabligh yang kita mengaji tu kan, Nabi ni tabligh. Apa dia makna tabligh? Yang geng-geng tabligh tu, tabligh. Geng tabligh ni, geng tabligh. Dia pergi rumah kita. Malam ni insya-Allah azam sikit kita ada bayan sikit di masjid, insya-Allah boleh pergi masjid lah. Dia habaq kat kita. Kan? Geng tabligh tu, depa pergi panggil orang-orang pergi masjid kan, depa keluar, depa mai duduk masjid, depa akan pergi ketuk rumah kawan tu panggil mai masjid, ketuk kawan ni mai masjid. Kadang-kadang tabligh ni pun satu bab juga. Kita dah pakai jubah apa semua duduk atas motor, dia panggil pergi masjid lagi. Ada satu tabligh tu mai, kita nak pergi mengajar lah, dah sayuk dah. Kita minta pergi masjid. Aku nak pergi masjid ni takkan pergi pasal malam.
Tapi baguslah semua dia pi. Kan? Dia ajak pergi masjid. Dia pi panggil ni berapa puluh rumah, ketuk pintu, ketuk pi. Dalam semua yang dia panggil itu mai tak? InsyaAllah, 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 insyaAllah. InsyaAllah pukul 7.30 sudah pendek duk masuk kereta lagi. InsyaAllah sungguh. Apa orang saja yang kan? Tapi berdosa tak? Tabligh kira tadi ada 40 pintu kita pi, yang mai 4 pintu ya. Dosa kita 36 lagi tak mai. Tak. Kita sampaikan ni, tuan-tuan dengar ni, ramai dengar ni. Live pun ramai dengar. Semua dengar, semua ikut. Tak ikut ada juga yang dengar pasal nak maki kita. Nak kata kat kita, kan? Ada juga dengar pi ya, nak pi pun ayah tak hangat lagi, roti canai pun tak buka lagi, kan? Ada juga dengar mi ya, sat lagi berhenti elok-elok ah kita pergi kedai pun semua ready dah. Ada. Adakah masuk semua tak? Adakah masalah pada saya tak? Saya hanya menyampaikan. Kan? Dan saya akan sign. Sat lagi saya akan sign. Dan tentu akan balik dan saya akan dapat buat. Demikianlah kehidupan ini. Ceramah bukan bayar. Cikgu dia kata hari ni kurang sikit ustaz awak. 2 orang je yang terima, yang lain nampak gaya macam tidur. Ada. Payment full. 3, pasal tu kadang-kadang 3 orang dengar pun bayaran macam tu. Kalau ikut bayaran lah. Tapi demikian. Tapi sebagai satu orang cikgu, dia pergi mengajar, hang dengar ke, hang tak dengar ke, gaji sama. Tapi bagi satu orang guru yang ikhlas. Nah, kita akan soal ikhlas ni. Ikhlas ni saya tak diri kita sendiri. Satu orang cikgu yang ikhlas, yang pergi nak mendidik anak bangsa, dia akan usaha bagi depa tu boleh. Walaupun taklah gaji dia dipotong berdasarkan prestasi. Kalau tidak, tak tidur cikgu-cikgu ni. Kawan dia jolok 4,000. Dia jolok 400. Pasal apa? Kelahang lulus 3 orang lah. Takkan nak boleh 4,000 lagu dia ni juga. Oh, duk fikir macam mana nak bagi faham pulut. Pasal tu depa kata tak tahu lah, yang ni teori ni tak apa nak betul. Burung saya ingat. Saya ingat burung lah. Nak betul pun sikit lah. Dia kata cikgu tu kalau dia ajar di sekolah tak faham, tapi aku pergi tuition faham pula. Cikgu tu juga bila dia ajar di sekolah tak faham, tapi bila dia ajar cikgu tu juga, dia ajar di tuition aku faham. Tuition bayar. Kalau tak faham orang tak pergi, tak ada duit. Depa kata yang ni saya ingat teori ni tak betul. Ni macam teori Mahdi nak keluar ni murung. So kalau kita based on duit, orang kita. Tapi kalau satu orang dia dakwah ikhlas, soal bayaran dia tak ambil kira. Satu soal bayaran dia tak ambil kira. Yang kedua apa? Dia akan fikir macam mana nak tarik orang. Walaupun orang kata, tak apa ustaz sampai depa nak dengar tak dengar baik-baik kat depa. No. Nabi dia boleh guna alasan tu, tapi susah hati Nabi. Duka cita Nabi, sedih Nabi apabila orang tak terima dakwah dia, walaupun dia tak berdosa pun di atas tu. Ini yang kita nak tanam dalam diri kita. Tuan-tuan ajak anak tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak tanggung dosa anak tuan-tuan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jangan usah hati apa anak tuan-tuan tak semayang ke, tak puasa ke, apa ke, tuan-tuan tak tanggung dosa depa, dosa depa. Tapi kita sebagai seorang ibu tentu kita sedih. Dia kata, suami kata kat kita, duk sedih buat apa? Depa dah besar panjang, depa nak buat apa? Lantak pergi kat depa. Depa tak sembahyang, bukan kita tanggung. Betul. Tetapi sebagai satu orang ibu, tentu kita berasa sedih dan duka cita kalau anak kita tak saleh. Kita pesah kita masuk syurga sudah. Depa biar pergi depa jawab. Kita abang-abang dah. Kita boleh cakap macam tu. Tapi bila kita tahu ada hubungan, pasal itu Nabi, kerana dia sayang umat dia, dia cinta umat dia, walaupun dia dah jamin masuk syurga, confirm tempat dia dalam syurga, tapi dia berduka cita, duk fikir tentang kita. Pasal apa? Kerana dia sayang kat kita. Macamlah mak bapak tuan-tuan ni kalau ingat ni, insya-Allah lah, taklah berani confirm, tapi insya-Allah masuklah syurga kot, kan? Tapi tuan-tuan susah hati kat mak anak tuan-tuan. Pasal apa susah hati? Pasal apa tuan-tuan susah hati kat anak-anak tuan-tuan? Pasal sayang. Jadi satu orang bila dia sayang kepada jamaah dia, dia sayang kepada umat dia, dia akan fikir, depa ni nak masuk syurga ke tak? Dan tak habis ya. Kan? Aku janji, klaim jalan. Ini bukan pendakwah. Ini orang yang buat duit atas nama agama.
Maka hadirin mukminin, Nabi telah selesai. Pasal tu dia khutbah Hajjatul Wada' tu. Nabi kata innakum satus'aluna anni. Ni khutbah yang terakhir di padang Arafah hari Jumaat. Nabi berkhutbah di padang Arafah di hadapan ratusan ribu sahabat dalam haji yang terakhir. Nabi ni depan sahabat ni. Nabi nak wafat dah tuan-tuan. Nabi kata innakum satus'aluna anni. Balik pada haji itu Nabi jatuh sakit. Kamu semua ni, Nabi kata kat sahabat ni, kamu semua ni Tuhan akan tanya tentang aku. Pasal itu ada satu ayat kan. Satu hari Nabi SAW suruh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu baca ayat Quran. Sampai pada satu ayat Allah Ta'ala kata, kami akan panggil engkau Muhammad untuk menjadi saksi di atas umat engkau. Nabi sepak kaki macam kuih kaki kat Abdullah bin Mas'ud tu, suruh berhenti. Jangan baca dah. Menangis. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok Nabi menangis. Takut ayat tu. Tuhan akan panggil untuk tanya Nabi. Nabi kata, famadha qailun? Innakum satus'aluna anni. Famadha qailun? Kamu semua akan dipanggil di hadapan Allah dan kamu akan ditanya tentang aku ni. Nabi tu. Tengok tuan-tuan, tengok Nabi tu. Sahabat kata, qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menjadi saksi engkau telah menyampaikan agama, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah menasihati umat ini. Nabi angkat tangan. Nabi kata, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan agama. Tu yang turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Selesai 23 tahun. Nabi wafat dalam keadaan hati dia selesai. Jadi mudah-mudahan hadirin mukminin, apa pasal itu kita doa hidayah. Kita doa minta Tuhan buka hati kita. Kadang-kadang kita dengar khatamallahu. Quran sebut tu, takut kita. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan sampai pi tara tu. Kita doa ni jangan sampai pi sampai jadi ayat tu. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama sahaja mereka ini Muhammad, sama ada engkau memberikan ingatan, ancaman ataupun tidak, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jangan pi sampai tera tu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tuhan tutup peteri mata mereka, Tuhan peteri telinga mereka, Tuhan peteri ni, khatam ni peteri. Bukan dia tutup biasa, dia peteri terus. Seal. Sebagai mencurah air di daun keladi. La yanfa'. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dan saya diberikan rahmat dan diberikan taufiq hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.